عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tamanya syukur, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan perbalahan di kalangan sesama ahli neraka. Perbalahan sesama ahli neraka. Kita akan ceritakan pada malam ini bagaimana Al-Quran membawakan kepada kita kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bagi orang-orang yang saleh, bagi manusia yang taat kepada agama, perintah Allah Ta'ala, mengikuti sunnah segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan itu, dia bukan sahaja dalam syurga, tetapi dia bermula daripada saat-saat kematian. Kita pernah cerita sebelum ini bagaimana Allah Ta'ala memberi nikmat kepada orang-orang yang saleh, sehingga kan pada waktu kematian mereka pun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berduyun-duyun bagi menyambut roh yang keluar dari jasad orang-orang yang saleh. Banyaklah kan, antaranya nikmat yang ada dalam kubur, dibukakan pintu-pintu syurga dan sebagainya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala memulakan nikmat itu daripada saat kematian orang-orang yang saleh, sehinggalah di alam kubur pun diberikan nikmat, di pada mahsyar pun ada nikmat bagi orang-orang yang baik-baik ini. Maka begitulah juga orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diazab oleh Allah Ta'ala pada saat sakarat, ketika mana nyawa mereka direntak, keluarnya roh dari jasad mereka, maka bermulalah azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia yang jahat. Maka kita pada malam ni kita akan meneliti bagaimana kisah-kisah, kita akan mendengar bagaimana kisah-kisah peristiwa ini yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Dan kita tahu bahawa azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan, azab yang Allah Ta'ala kenakan, yang Allah Ta'ala timpakan azab itu kepada penghuni neraka ni dalam pelbagai bentuk. Yang kita ketahui, yang sebagaimana yang Quran dan hadis-hadis ceritakan kepada kita, dalam bentuk api yang sangat dahsyat, dalam bentuk minuman, makanan
yang sangat dahsyat, yang sangat mengazabkan, pakaian ahli neraka dalam bentuk pelbagai yang Allah Ta'ala kenakan kepada penghuni-penghuni neraka. Maka bukan setakat azab itu dalam neraka, bukan setakat dalam bentuk api yang marak, tapi ketika mana mereka di padang mahsyar, ketika mana dalam perjalanan menuju ke neraka pun sudah ada azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab ini, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dia dalam bentuk, kalau istilah kita pada hari ini, azab dalam bentuk mental, dalam bentuk psikologi, dalam bentuk perasaan kita. Ini kalau kita guna istilah kita di atas dunia. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan sekalian supaya tuan-tuan nampak gambaran apa yang dikisahkan oleh Al-Quran kepada kita tentang azab-azab dalam bentuk perbalahan sesama ahli neraka ini. Kita tuan-tuan sekalian berbalah ni, kalau kita pergi holiday, kita bercuti sekalipun, katalah kita di mana, di Kuala Lumpur, pergi bercuti ke Port Dickson, pergi bercuti ke Batu Feringgi, kan, Pulau Tioman, mana-mana tempat pelancongan. On the way nak pergi ke tempat kita melancong tu, kita nak pergi ke Kundasang, kita nak pergi ke Pulau Mabul dan sebagainya. On the way nak pergi tu kita bergaduh. Sama ada kita bergaduh dengan isteri kita, dengan suami kita, atau kita bergaduh dengan anak kita dalam perjalanan, atau kita bergaduh dengan ahli rombongan kita. Apa jadi? Ni benda seronok ni, benda seronok yang semua orang tahu. Kalau pergi ke Pulau Tioman, pergi Pulau Redang, tempat pelancongan ni, Batu Feringgi dan sebagainya, seronok ni. Yang biasanya orang tunjuk gambar, menyanyi lah, menari lah, seronok, beli makanan tengah jalan dan sebagainya, seronok ni sebab bercuti dengan family, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi bila on the way dalam perjalanan kita nak pergi ke tempat yang kita nak melancong, kita nak bercuti tu, kita bergaduh dengan isteri kita, kita bergaduh dengan suami kita bergaduh dengan anak-anak kita, bergaduh dengan kawan kita ahli rombongan, itu spoil holiday kita. Spoil. Tak ada seronok. Hilang hak seronok tu, hilang. Pasal apa hilang? Kerana kita bergaduh, kita berbalah. Tu contoh mudah tuan-tuan. Contoh mudah. Kita walaupun kita book hotel 5 stars, resort 5 bintang, ada kolam dalam bilik dan sebagainya, tapi kalau kita dah start bergaduh dengan ahli rombongan kita, dengan keluarga kita, dia spoil. Holiday kita dah tak seronok dah, cuti kita dah tak seronok. Itu gambaran mudah betapa perbalahan dalam perjalanan nak pergi cuti tu, dia akan merosakkan segala-galanya. Itu kalau percutian di atas dunia. Yang kita nak cerita malam ni tuan-tuan sekalian bukan percutian. Yang kita nak cerita malam ni bukan benda yang berlaku atas dunia yang kita seronok-seronok. Tapi yang kita akan cerita pada malam ni ialah perjalanan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Perjalanan untuk dilontarkan ke dalam api neraka Allah, wal'iyadzubillah. Dalam perjalanan itulah berlaku perbalahan di antara penghuni-penghuni neraka itu sesama mereka. Belum diazab lagi, telah bermula perbalahan sesama manusia yang jahat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara bentuk azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada manusia yang jahat, manusia yang derhaka, manusia yang bergelumang dengan dosa. Waktu tu tuan-tuan,
saling mencerca antara satu sama lain, saling maki hamun antara satu sama lain, menyalahkan antara satu sama lain, dan mereka akan menyesal dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebab itu nama kiamat, hari kiamat ni tuan-tuan, dia ada banyak nama. Salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Apa dia Yaumul Hasrah? Yaumul Hasrah ialah hari penyesalan. Hari manusia menyesal. Menyesal atas dunia tak apa lagi tuan-tuan. Walaupun menyesal atas dunia ni pun ada macam-macam kategori. Orang kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Banyaklah contoh kita boleh tengok kan. Ada benda yang kita menyesal, kita sempat baiki balik. Kita menyesal awal-awal, kita boleh repair, kita boleh perbetulkan. Ada benda atas dunia ni tuan-tuan, tak boleh pusing balik dah. Dah terlewat. Bergantung kepada apa bentuk kesalahan yang kita buat. Tapi kok mana pun tuan-tuan sekalian, atas dunia ni, selagi kita bernafas, kita hidup, kita masih sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati sudah. Once kita dah mati, tak ada U-turn dah. Dia contoh macam cerita penjenayah yang melakukan kesalahan membunuh. Kan, kesalahan membunuh. Bila dia dah bunuh mangsa dia itu, polis tangkap dia, hadapkan ke mahkamah, mahkamah dapati dia bersalah. Hukuman dia apa? Di bawah Section 302 Kanun Keseksaan, gantung sampai mati, mandatory. Mandatory maknanya tak ada pilihan lain dah. Yang tu satu je hukuman dia. Itu contoh tak ada U-turn. Lawan di Court of Appeal, Mahkamah Rayuan kalah. Lawan di Mahkamah Persekutuan kalah. Ada U-turn tak? Tak ada U-turn dah. Boleh merayu je. Kalau dapat pergi ke lembaga pengampunan, merayu dengan lembaga pengampunan. Tak dapat, tidak diampunkan, tunggu masa je tuan-tuan. Duduk dalam penjara, orang bagi makan, tak payah buat apa, tidur bangun, makan, tunggu hari yang mana penjara akan melaksanakan hukuman gantung sampai mati kepada banduan tadi. Tak ada U-turn. Itu contoh tak ada U-turn atas dunia. Contoh menyesal tak ada guna. Cuma gantung sampai mati macam tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya hari ke hari dalam penjara tu ada ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan jenayah yang kita lakukan. Adalah peluang. Tapi peluang untuk baiki balik supaya tak dikenakan hukuman gantung tak boleh dah. Maka penyesalan yang paling dahsyat, penyesalan yang tidak ada gunanya adalah penyesalan di hari akhirat. Jadi sementara kita masih hidup atas dunia ni tuan-tuan, hendaklah kita ambil peluang ini untuk kita perbetulkan segala kesilapan kita selama ini. Baik, apa dia punca perbalahan? Apa dia yang menyebabkan penghuni neraka itu bergaduh sesama mereka? Yang pertamanya, Al-Quran menceritakan kepada kita, yang pertamanya, penghuni-penghuni neraka ini, ahli-ahli neraka ini, mereka tidak mahu bertanggungjawab di antara satu sama lain. Mereka berlepas diri, tak mahu tanggungjawab. Aku tak ada kaitan. Kamu masuk neraka, aku pun masuk neraka. Bukan kita lah kan, tapi aku masuk neraka, engkau masuk neraka, masing-masing tanggung dosa masing-masing. Jangan dikaitkan dengan aku. Itulah seolah-olahnya macam tu percakapan di antara ahli neraka sesama mereka. Mereka tidak mahu bertanggungjawab.
Walaupun mereka sama-sama berada dalam neraka, tapi masing-masing tidak mau bertanggungjawab. Mereka berlepas diri. Jangan salahkan aku, engkau yang buat dosa. Macam itulah gambarannya, tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Allah Ta'ala cerita pasal mereka ni masing-masing tak mau bertanggungjawab, masing-masing berlepas diri di antara satu sama lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166, maksudnya iaitu ketika mana orang-orang yang diikuti itu, siapa dia orang yang diikuti? Mana pemimpin lah, orang yang kita jadikan dia sebagai contoh, yang kita ikut perangai dia tu, yang kita ikut jalan dia itu. Itu maksud dia. Iaitu ketika mana orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat seksa azab di hadapan mereka. Nampak ni azab depan mata dah. Bila azab mereka nampak di hadapan mata mereka, dan ketika mana segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dah tak ada hubungan dah antara mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, followers, pengikut ni kata apa? Pengikut ni kata apa? Pengikut ni kata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka. Dia kata, kalau kami ni dapat balik semula ke dunia, pasti kami tidak akan mengikuti mereka. Takkan ikut dah. Dia kata takkan ikut. Sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami, sebagaimana orang tu dia tak mau bertanggungjawab, maka macam itulah kami takkan bersama-sama dengan orang-orang itu. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Allah Ta'ala tunjuk benda apa yang dibuat selama ini atas dunia, Allah Ta'ala tunjuk, dan itu menjadi penyesalan kepada penghuni-penghuni neraka. Dan sekali-kali Allah Ta'ala kata, sekali-kali mereka tidak akan dapat keluar daripada api neraka tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tuan-tuan sekalian, ini yang dikatakan penyesalan, yang mana penyesalan macam inilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana mereka antara satu sama lain berlepas diri, tak mau. Kami tak ada kaitan apa-apa dengan kamu semua. Aku tak ada kaitan apa-apa dengan engkau. Engkau tak ada kaitan apa-apa dengan aku. Itu adalah kerana mereka tak mau dikaitkan dengan sesiapa pun. Kerana azab yang diterima oleh Allah Ta'ala sangat dahsyat. Dengan sebab dahsyatnya azab daripada Allah, masing-masing tidak mau dikaitkan dengan siapa-siapa pun. Tuan-tuan sekalian, gambaran yang saya nak illustrate, nak gambarkan kepada tuan-tuan, nak tunjuk kepada tuan-tuan, benda yang berlaku dalam mahkamah. Apa benda-benda yang berlaku dalam mahkamah? Untuk pengetahuan tuan-tuan, zaman saya duk banyak buat kes jenayah, tahun 90-an, awal tahun 2000, tu tahun yang saya banyak buat kes jenayah.
Kes jenayah yang saya buat ni macam-macam lah. Kes bunuh Section 302 saya pernah buat. Kes dadah Section 39B Akta Dadah Berbahaya saya pernah buat. Section 375, 376 apa ni, kanun keseksaan, apa kita kata, kes pemerkosaan, kes rogol, kes cabul kehormatan, kes rompak, mencuri, macam-macam lah, kes rasuah dan sebagainya. Dalam mahkamah ni tuan-tuan, kalau jenayah itu jenayah berat, contoh jenayah berat macam kes yang boleh menyebabkan dikenakan hukuman gantung sampai mati, itu contoh kes jenayah berat. Kalau 5 orang terlibat, 5 orang akan dihadapkan ke mahkamah. Kalau ada 10 orang terlibat melakukan jenayah tersebut, semua 10-10 polis tangkap, siasat, cukup bukti, hadap ke mahkamah, charge dekat mahkamah. Maka kalau ada 5 orang, 5 orang lah yang akan berhadapan dengan hukuman gantung sampai mati. Polis tuan-tuan, bila dia siasat, sebelum dilengkapkan kertas siasatan apa semua, dibawa ke apa kita kata YATPR, Timbalan Pendakwa Raya dan sebagainya, untuk dibuat keputusan sama ada nak dakwa tak dakwa. Dia antara benda yang biasa berlakunya ialah pihak polis dia perlu kepada saksi. Kalau kes bunuh sebagai contoh, nak cari saksi kat mana? Biasanya pembunuhan ni, ada pembunuhan di khalayak ramai, ada pembunuhan yang tak ada siapa yang tengok pun. Jadi bila jenayah itu tidak ada saksi, yang ada hanya penjenayah sesama mereka je. Kalau 5 orang penjenayah, maka macam mana pasukan pendakwaan akan dapatkan saksi? Macam mana? Contoh, saya bagi gambaran kepada tuan-tuan untuk kita kaitkan pasal masing-masing berlepas diri tak mau bertanggungjawab, supaya tuan-tuan nampak benda ni. Maka kita approach pasukan pendakwaan ataupun kita kata polis, pihak yang membuat siasatan, di approach, termasuk pasukan pendakwaan, YATPR dan sebagainya. Kita kata perbincangan lah, senang, satu perbincangan. Kalau ada 1 orang sebagai contoh, 1 orang atau 2 orang yang sanggup jadi saksi terhadap kawan sepenjenayah tu, daripada 5 orang penjenayah, kalau ada 1 orang atau 2 orang yang sanggup jadi saksi, bagi keterangan, jadi saksi pendakwaan terhadap 3 orang kawan dia dalam 5 penjenayah tadi, maka 1 orang atau 2 orang sanggup jadi saksi terhadap 3 orang kawan dia, maka kita janji dekat dia, kamu akan di-charge dengan section lain, reduce charge, hukuman dia lebih ringan. Kalau kena charge kes bunuh sebagai contoh, maka nanti kena gantung sampai mati. Tapi kalau reduce charge, contohnya memusnahkan barang bukti, memusnahkan mayat mangsa bunuh, kan, sebagaimana kes Susilawati dan sebagainya, maka nanti pihak pendakwaan dia akan ganti pertuduhan di bawah Section 302 kepada benda lain. Maka bincang, mungkin ada 1 orang ke 2 orang ke daripada penjenayah yang ramai tu, dia akan fikir, kalau aku kena tuduh bawah Section 302, aku kena gantung sampai mati. Kalau aku kena gantung sampai mati, macam mana isteri aku, macam mana dengan anak-anak aku? Manusia ni tuan-tuan, masa dia buat jahat, masa dia bunuh orang, dia tikam orang, dia tembak orang, dia pukul orang, dia tak ingat anak-anak dia, dia tak ingat kepada isteri dia. Pasal apa? Sebab setan dah masuk dalam diri dia. Bila dia dah bunuh, maka datang penyesalan. Bila datang penyesalan,
bila pasukan pendakwaan ke, pasukan penyiasat ke, bincang apa semua, maka akan ada, biasanya tuan-tuan, dalam kes jenayah, biasanya akan ada seorang atau dua orang yang sanggup bersama-sama dengan pendakwaan, mereka akan jadi saksi terhadap kawan mereka sendiri. Yang penting aku selamat, kan? Yang penting aku tidak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Yang penting aku boleh lepas 2-3 years, after 4-5 years, aku boleh keluar balik semula kepada isteri aku dengan anak-anak aku, berbanding dengan aku kena gantung sampai mati. Maka pada ketika itu, dia peduli tak dekat kawan dia tadi? Dia tak peduli dah. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Ini contoh mudah lah untuk tuan-tuan faham bahawa atas dunia pun sama-sama buat jenayah, sama-sama buat jahat, sama-sama pukul orang, sama-sama merompak, sama-sama buat naya, buat zalim kepada mangsa. Tapi apabila mereka terkepit antara kemungkinan-kemungkinan hukuman yang akan dikenakan kepada mereka, mereka tak peduli dah kepada kawan mereka yang sama-sama buat jenayah. Yang penting dapat menyelamatkan diri masing-masing. Akhirat macam itulah tuan-tuan. Akhirat, dia punya jalan cerita tu tuan-tuan macam tu. Cuma beza dia sama-sama duduk dalam neraka. Tak boleh nak selamatkan diri dah. Walaupun tak boleh nak selamatkan diri, tapi kerana dahsyatnya azab neraka, maka masing-masing tidak mau dikaitkan dengan siapa-siapa. Masing-masing ingin berlepas diri. Aku tidak bertanggungjawab terhadap dosa kamu. Aku tidak bertanggungjawab terhadap kemungkaran yang kamu lakukan. Jangan kata dekat aku, tu kau buat sendiri, kau tanggung sendiri. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Ini adalah perbalahan yang berlaku sesama penghuni neraka. Na'udzubillah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita, dan ia menjadi salah satu bentuk azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada mereka. Jadi kita kena fikir jauh tuan-tuan, kita kena fikir panjang. Kita nak ke benda-benda macam ni berlaku kepada kita? Maka sebab tu kita tuan-tuan, benda-benda dosa ni kita kena tinggal. Judi ke, arak ke, zina ke, rasuah ke, buat zalim dekat orang ke, curi tanah orang ke, apa semua ke, jangan terlibat. Kita jangan terlibat. Sebab dekat akhirat tuan-tuan, dalam neraka, cerita dia macam ni. Jadi sementara kita masih hidup, sementara kita masih sempat buat U-turn, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat kita perbetulkan. Dosa ni tuan-tuan, besar macam mana sekalipun dosa kita, Allah Ta'ala akan terima taubat kita dengan syarat kita taubat dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab, kawan-kawan baik, segala best friend ni, pada hari itu Allah Ta'ala kata apa? Pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Best friend, Allah Ta'ala kata kawan-kawan baik ni dekat akhirat nanti akan jadi musuh antara satu sama lain. Atas dunia rapat macam ni, atas dunia inilah kawan sehidup semati, sama-sama buat jahat, sama-sama simpan rahsia, sama-sama dapat nikmat daripada dosa, dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi di hari akhirat nanti, yang kata best friend inilah kemudiannya akan jadi musuh antara satu sama lain. Tak payah kita pergi hari akhirat, atas dunia pun dah banyak jadi dah. Atas dunia dah banyak jadi dah. Cuba tuan-tuan tengok kes di mahkamah sekarang.
kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin, bekas-bekas pemimpin, ahli-ahli politik. Sebahagian daripada saksi itu staf mereka sendiri, dalam circle mereka sendiri. Bila dah jatuh kerajaan, tak ada kuasa, siapa lagi nak duduk dalam tu? Masing-masing nak selamatkan diri. Maka mereka inilah yang kemudiannya jadi saksi, bergaduh sesama mereka. Tak payah kita pergi mahkamah pun, kita tengok di sekeliling kita, kawan-kawan kita, kita biasa dengar macam mana kawan baik dengan kawan baik bergaduh pasal duit. Ada satu hamba Allah, dia datang jumpa saya, dia cerita macam mana dia bagi pinjam dekat best friend dia. Kalau saya tak silap lah 100,000 ke 200,000 macam tu lah. Saya kata macam mana banyak sangat duit tu. 100,000, 200,000 ni bukan sikit. Biasa kita dengar bagi pinjam dekat kawan ni 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 boleh lah. Tapi ni sampai 100,000, 200,000. Oh, dia kata ni duit dia, duit pencen. Bila dia dah pencen, adalah duit yang banyak kan. Orang pencen dia ada duit banyak lah. Jadi kawan dia ni ada masalah bisnes. Jadi bila kawan ni ada masalah bisnes, dah tak boleh nak buat macam mana, dia minta tolong dengan dia, dengan best friend. Jadi kita kenal dia lama, daripada zaman kita kecil lagi, zaman kita muda, sampai kita dah pencen, kita memang sangat baik, sangat rapat dengan dia, kita tak ada masalah untuk tolong dia. Maka duit mana kita ada 200,000 tu bagi untuk tolong. Tolong punya tolong tuan-tuan, bisnes tu tadi tetap tak menjadi, menjunam. Akhirnya tuan-tuan duit tu tak ada lah. Duit yang kata 200,000 tak ada. Bila duit tak ada, macam mana nak bayar balik? Tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, bergaduhlah. Walaupun mereka ni asalnya kawan baik, best friend. Cerita macam ni biasa kita dengar tuan-tuan. Kawan baik boleh bergaduh. Kawan baik jadi partner dalam firm boleh bergaduh. Bergaduh pasal partnership. Adik-beradik pun boleh bergaduh pasal harta. Itu benda biasa. Ipar-duai boleh bergaduh antara satu sama lain sebab macam-macam. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, di hari akhirat pun benda yang berlakunya, gambaran dia pun macam itulah juga. Siapa yang baik sangat, rapat sangat pun, bila mereka ni berdosa, bila mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing akan menjadi musuh di antara satu sama lain. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perbalahan di antara penghuni neraka ini, yang mana mereka saling melaknat di antara satu sama lain. Mereka akan melaknat di antara satu sama lain. Allah Ta'ala bagi gambaran ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-38 hingga 39. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins fin nar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fa minan nar qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu semua, udkhulu
fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins, masuklah kamu semua ke dalam neraka bersama-sama dengan jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum daripada kamu. Setiap umat masuk ke dalam neraka, dia melaknat kawannya yang telah menyesatkan dia, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu. Ni orang yang kemudian masuk neraka ni, dia akan buat komentar, dia akan mengulas pasal orang hak awal masuk neraka. Apa kata mereka kepada golongan yang masuk neraka lebih awal? Mereka kata, wahai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda daripada neraka. Yang kemudian ni, dia menyalahkan yang awal. Dia kata yang awal itulah hak mula-mula masuk neraka, itulah yang menyesatkan kami, maka azabkanlah dia berlipat kali ganda daripada neraka. Padahal dulu kawan baik, dulu buat jahat sekali, dulu dia ikut arahan kawan tu, tapi bila masuk neraka dengan azab neraka tersebut, mereka akan minta kepada Allah, kenakan azab kepada mereka itu berkali ganda daripada azab neraka. Dia tak fikir dah tuan-tuan, kawan ke siapa ke yang dulu yang dia ampu, yang dia duk sokong, yang dia duk follow, dia duk ikut, tapi bila masuk neraka dia akan sanggup minta dengan Allah kenakan azab yang berlipat kali ganda kepada golongan yang terdahulu. Lalu apa kata Allah? Allah Ta'ala kata masing-masing mendapat azab yang berlipat kali ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya. Dan berkata orang-orang yang masuk lebih awal di antara mereka, yang masuk neraka lebih awal, dia kata kepada orang yang masuk neraka kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun ke atas kami, maka rasakanlah siksaan azab kerana perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi hak awal ni dia kata dia tak mau tanggungjawab. Dia tak mau tanggungjawab. Kamu buat dosa, kamu buat benda mungkar, kamu buat benda maksiat, benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kamu tanggung sendiri. Kamu tanggung sendiri. Maka ini yang disebut dalam ayat ini, bagaimana mereka sesama mereka melaknat di antara satu sama lain. Dan laknat melaknat di antara satu sama lain adalah bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuan-tuan, kita kalau orang laknat kita pun bertukar muka kita ni tuan-tuan. Kalau orang maki kita, orang mencarut dekat kita, kita boleh rasa ni darah naik ke telinga ni, kita boleh rasa darah naik ke muka, kita boleh rasa tuan-tuan, berubah air muka kita. Kalau ada orang duk maki kita, duk kata huduh kat kita, duk salahkan kita, duk cakap dengan cara kurang hajar kepada kita, berubah muka kita ni. Saya ingat satu kes yang melibatkan mendiang lawyer Kapal Singh. Kapal Singh kejadian ni dilaporkan dalam paper, dalam berita. Saya duk baca dalam paper tu, dalam berita tu. Masa tu mendiang Kapal Singh, dia ada kes di Shah Alam. Jadi kalau saya tak silap lah, dia sampai lambat ke ataupun dia tak dapat hadir, macam itulah lebih kurang. Maka anak dia yang gantikan dia pergi ke High Court, Mahkamah Tinggi di Shah Alam. Jadi kalau mengikut laporan akhbar itu, ni cerita ni dah lama lah, cerita ni pada waktu mendiang Kapal Singh masih hidup lagi. Dan masa tu
kalau saya tidak silap dia belum kemalangan yang menyebabkan dia lumpuh sehingga terpaksa menggunakan wheelchair. Jadi sebelum tu lagi peristiwa ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Anak dia sampai lambat, cari mahkamah tak jumpa ke macam mana. Jadi hakim tegur, kenapa sampai lambat? Kan kamu senior lawyer. Jadi hakim tegur anak dia, kamu senior lawyer tapi datang mahkamah lambat. Jadi berlaku macam anak kepada kapal sing ni yang juga lawyer, dia berhujah dengan mahkamah. Jadi mahkamah tak puas hati. Jadi mahkamah adalah bagi remarks pasal benda ni. Jadi kemudian tu, kalau saya tak silap, keesokan harinya kot, mendiang kapal sing sampai dan berlaku macam saling berhujah ataupun saling apa kata debate lah kan, antara mendiang kapal sing dengan hakim tu hakim perempuan. Jadi reporter ni tuan-tuan, yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, reporter yang buat laporan, yang melaporkan kejadian tu, dia cerita dalam paper yang saya baca tu tuan-tuan, yang dia cerita bagaimana hakim tu terketa-keta ni, minta dengan pembantu mahkamah supaya ambil Quran untuk dia nak baca Quran, dia nak tenangkan diri dia. Jadi bila mendiang kapal sing challenge dia dalam open court, dalam mahkamah terbuka, hakim ni dia pun ada, dia punya kita kata ego ataupun dia punya kedudukan, dia atas bench. Jadi bila lawyer macam kapal sing cakap dengan suara tinggi, berhujah dengan dia mungkin nak kontrol kemarahan dia tu, dia minta pembantu mahkamah untuk ambil Quran dan dia baca Quran untuk dia tenangkan diri dia. Itu bukan mencarut, itu bukan maki hamun, hanya berhujah di antara lawyer dengan hakim. Itu pun boleh menyebabkan hakim susah nak kawal diri dia, perasaan dia. Jadi bila hakim tu ambil Quran, dia baca Quran, mendiang kapal sing kata, baca Quran apa? Macam itulah lebih kurang, dia macam petikai. Jadi dia serang kan, dia bagi tekanan kepada hakim tu. Jadi kita sebagai apa yang kita kata, kita sebagai manusia, bila orang lawan hujah dengan kita, kadang-kadang kita datang perasaan marah kan, ataupun perasaan geram. Itu yang menyebabkan kita cuba nak kontrol diri kita. Selepas itulah saya tak ingat beberapa minggu, beberapa bulan selepas tu berlaku kemalangan kepada mendiang kapal sing, sehingga dia ada kecederaan kepada tulang belakang dia dan dia lumpuh dan berada di atas wheelchair. Itu nasib malang dia lah. Cuma apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, walaupun orang tidak maki hamun kita, orang tidak mencarut kepada kita, tapi bila orang berhujah dengan kita, itu pun sudah cukup untuk kita rasa tercabar. Apatah lagi bila kita ada jawatan, kita ada kedudukan. Cuba kita bayang tuan-tuan, cerita yang Allah Ta'ala sebut ni dalam Quran ni, di hari akhirat, sama-sama buat jahat, sama-sama dibawa ke dalam neraka Allah, kemudian dalam keadaan diseksa, diazab dalam neraka. Kawan-kawan yang sama-sama buat dosa ni saling melaknat di antara satu sama lain. Dan laknat melaknat di antara satu sama lain bukan macam arguments kita atas dunia, bukan macam berhujah atas dunia, bukan macam maki hamun atas dunia, bukan macam saling laknat melaknat atas dunia. Laknat melaknat dan di hari akhirat ada satu bentuk azab yang sangat dahsyat yang berlaku kepada sesama penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka sebab tu tuan-tuan, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kita ni menjadi penghuni neraka. Kita minta Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada itu tuan-tuan, saya ringkaskan dah sebab kita masuk Isyak. Selain daripada itu, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran bagaimana akan berlaku perbalahan di antara penghuni neraka ini dengan syaitan. Tak cukup dengan sesama manusia tuan-tuan, sesama manusia saling melaknat di antara satu sama lain,
nanti dalam neraka itu akan berlaku perbalahan di antara penghuni neraka dengan syaitan, dan ini adalah di antara bentuk azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada penghuni-penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana selain daripada itu mereka saling tuduh menuduh, salah menyalahkan di antara satu sama lain. Ni pasal hang lah ni pasal kamu lah ni, aku jadi macam ni, yang tu tuduh orang ni, orang ni tuduh orang tu, saling tuduh menuduh di antara satu sama lain, dan itu juga adalah bentuk azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, kita berharap supaya apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan ini tidak berlaku kepada kita. Itu yang kita sangat harapkan. Sebabnya apabila perkara ini berlaku, maka tidak ada U-turn. Kita tak boleh bertaubat, menyesal macam mana sekalipun, tidak ada gunanya lagi. Maka sementara kita masih bernyawa di atas dunia ini, ingatlah apa yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ini tentang bagaimana manusia akan saling berlepas diri, manusia akan saling melaknat di antara satu sama lain, manusia akan bergaduh dengan syaitan ketika mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Maka mudah-mudahan dengan amaran demi amaran seperti ini yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita cukup untuk menakutkan kita supaya kita tidak terus bergelumang dengan maksiat, dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada kemurkaannya, daripada azabnya, dan lebih-lebih lagi daripada nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Buat lagu yang saya. Ya. Buat lagu yang saya. Allah